Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua warga maya e-Kolokvium Pembelajaran Sepanjang Hayat tahun 2022. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya, nama saya Cikgu Iroid Martini. Saya bertugas di SK Tampulan Talipuk dan saya juga merupakan guru penyelaras bestari sekolah. Tajuk kajian yang saya akan bentangkan pada hari ini adalah meningkatkan penguasaan topik kaedah penyelidikan sejarah menggunakan video pendek dalam kalangan murid tahun 4. Untuk makluman warga maya semua, ini adalah merupakan tahun pertama saya diamanahkan untuk mengajar sejarah tahun 4. Atas dasar itulah saya membuat kajian tindakan ini untuk memperkasakan dan memberi nilai tambah kepada cara pengajaran dan pemudacaraan khususnya untuk subjek sejarah. Bagi kajian tindakan ini, saya memfokuskan kepada dua aspek. Aspek yang pertama adalah untuk meningkatkan penguasaan topik kaedah penyelidikan sejarah dengan baik. Ada 3 kaedah dalam penyelidikan sejarah, iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan, dan kaedah bertulis. Yang kedua, murid dapat menghubungkaitkan topik yang diajar di lapangan yang sebenar. Dengan cara ini, kefahaman murid akan lebih jelas. Jika dilihat dari aspek intervensi pula, murid menciptakan dengan video pendek berdasarkan topik kaedah penyelidikan sejarah dan guru menggunakan video tersebut sebagai bahan rangsangan semasa pengajaran dan pemudacaraan. Dalam kata lain, guru dan murid bertindak sebagai satu unit yang dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang dinamik dan interaktif. Ini selaras dengan amalan pembelajaran abad ke-21. Sidang maya sekalian, saya telah menggunakan rubrik SKPMG2 Standard 4 untuk memastikan kajian tindakan ini berada dalam garisan yang betul. Yang mana guru bertindak sebagai pembimbing. Sebagai contoh, di item 4.3.1 menjelaskan guru membimbing murid dengan memberi tunjuk ajar berkaitan pelajaran. Dari aspek objektif kajian pula, saya bahagikan kepada 2 objektif. Yang pertama, membantu murid tahun 4 memahami dan menjelaskan topik kaedah penyelidikan sejarah dengan baik dan menambah baik amalan pengajaran guru di dalam bilik darjah. Yang kedua adalah untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang interaktif dan menyeronokkan. Saya percaya elemen ini bukan sahaja membantu kefahaman murid, malah akan mewujudkan perasaan cinta kepada subjek sejarah, sekaligus menafikan subjek sejarah adalah subjek yang membosankan. Warga maya yang saya hormati, satu persoalan kajian yang saya wujudkan dalam kajian tindakan ini, iaitu adakah penggunaan dan penghasilan video pendek dalam pengajaran dan pemudacaraan mampu meningkatkan kefahaman murid? Jawapannya akan kita selusuri daripada hasil dapatan kajian tindakan ini. Untuk kumpulan sasaran, subjek kajian tindakan ini adalah murid-murid tahun 4, iaitu seramai 14 orang, murid yang terpilih daripada 18 orang. Untuk pengetahuan warga maya semua, SK Tampulan merupakan sekolah kurang murid, iaitu SKM, yang terletak di kawasan luar bandar. Baik, sekarang saya akan kongsikan bagaimana intipati kajian tindakan ini dilaksanakan. Dari aspek pelaksanaan tindakan, ada 6 langkah yang saya pecahkan mengikut standard kajian tindakan Chemis dan McTaggart 1988.
Langkah yang pertama ialah saya telah melaksanakan ujian pra untuk menguji sejauh mana kefahaman murid terhadap topik kaedah penyelidikan sejarah. Langkah yang kedua, saya memberi taklimat dan tunjuk cara kepada murid-murid untuk menghasilkan video pendek dan cara bagaimana menggunakan layar hijau, aplikasi UCut dan proses mengedit video menggunakan telefon pintar. Langkah yang ketiga, murid-murid melakukan perbincangan mengikut kumpulan masing-masing. Di sini saya wujudkan 3 kumpulan yang mewakili kaedah arkeologi, kaedah lisan, dan kaedah bertulis. Setelah itu, murid akan melakonkan watak dan peranan masing-masing mengikut kreativiti mereka. Akhir sekali, mereka mengedit video rakaman tersebut dengan hanya menggunakan telefon pintar. Langkah yang keempat, hasil daripada lakonan, rakaman, dan proses mengedit video tadi, murid akan membentangkan hasil ciptaan video mereka. Pada peringkat ini, juga guru akan bertindak sebagai pembimbing untuk mengulas hasil kerja. Selain itu, murid juga akan membuat refleksi kaedah penyelidikan sejarah. Langkah yang kelima, setelah penghasilan video, saya telah melaksanakan ujian pasca dengan menggunakan set soalan yang sama daripada ujian pra. Daripada ini, dapat saya mengetahui sama ada penggunaan dan penghasilan video mampu membantu meningkatkan kefahaman murid. Langkah yang terakhir adalah meletakkan video-video ciptaan murid tadi ke dalam YouTube. Ini akan membantu murid untuk mengakses semula sekiranya ingin membuat ulang kaji dan membantu guru sebagai rujukan pada masa akan datang. Daripada 6 langkah yang saya jelaskan tadi, dapat saya simpulkan bahawa pelaksanaan kajian tindakan saya ini mempunyai elemen-elemen seperti merefleksi, merancang, bertindak dan memerhati seperti mana mengikut kajian tindakan Chemis dan McTaggart 1988. Warga maya sekalian, dari sudut analisis tinjauan masalah, saya telah menggunakan 2 instrumen untuk membantu saya melaksanakan kajian tindakan ini. Instrumen yang pertama ialah kaedah pemerhatian. Saya mendapati sebelum kajian ini dijalankan, hanya 29% orang murid mendengar dan mengikuti pengajaran guru. Selebihnya menunjukkan tingkah laku seperti bercakap yang tiada kaitan dengan tugasan yang diberi dan sebagainya. Ini disebabkan saya menggunakan cara pengajaran yang bersifat chalk and talk. Instrumen yang kedua adalah kaedah ujian pra yang saya laksanakan. Hasil dapatan daripada ujian pra, tidak ada murid yang lulus untuk topik kaedah penyelidikan sejarah. Perkara ini sebenarnya sangat membimbangkan saya kerana pada ketika itu kami berada dalam unit 1. Bayangkan warga maya sekalian, bagaimana murid hendak memahami konsep-konsep sejarah yang lain pada unit-unit yang seterusnya. Warga maya yang saya hormati sekalian, di sini saya tunjukkan satu contoh hasil kerja murid daripada kumpulan 1 yang mewakili penyelidikan arkeologi. Mari kita saksikan. Daripada video yang kita saksikan tadi, dapatlah kita simpulkan kaedah penggunaan video pendek adalah sangat menyeronokkan kerana murid bukan sahaja dapat membaca nota-nota yang ada di dalam buku teks tetapi merasai sendiri pengalaman bagaimana menjadi seorang arkeologi. Dapatan kajian saya menunjukkan penggunaan dan penghasilan video pendek telah memberi impak yang cukup positif kepada kefahaman murid dalam topik kaedah penyelidikan sejarah.
Ini dapat dibuktikan dengan keputusan ujian pasca yang saya jalankan, yang mana 100% orang murid telah lulus. Jika kita melihat analisis ujian pra dan pasca, setiap murid berlakunya peningkatan markah yang cukup tinggi, dan ini menjawab persoalan kajian, iaitu adakah penggunaan dan penghasilan video pendek dalam pengajaran dan pemudacaraan mampu membantu meningkatkan kefahaman murid? Jawapannya, iya. Akhir sekali, sebagai penambahbaikan, saya telah mencadangkan 3 langkah, iaitu yang pertama, sebar luas, yang kedua, nilai tambah, yang ketiga, naik taraf. Untuk menyebar luas, saya akan menyebar luas amalan penggunaan video pendek kepada rakan sejawat dan guru-guru yang lain melalui perkongsian amalan terbaik. Untuk nilai tambah, saya akan memperbaiki lagi dan mewujudkan keadaan pembelajaran abad ke-21 dengan cara yang interaktif dan mewujudkan pembelajaran yang kondusif. Dan akhir sekali, sentiasa menaik taraf peralatan audio dan perisian video agar kekal relevan mengikut keperluan teknologi semasa. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Assalamualaikum.